قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا آمين يا رب العالمين. Kemudian lazim atasmu wahai hamba Allah dengan adab padanya, pada menjaga perut, daripada dimasuki makanan yang haram, menjaga perut daripada mengambil makanan yang haram berlebih-lebihan, menjaga perut kita daripada dimasukkan makanan yang haram. Itu maka lazim olehmu, makna pastikan, mestikan kita semua ataupun orang yang nak beribadat, wahai orang yang nak beribadat kepada Allah, lazim atasmu, makna pastikan, mestikan jaga perut tu. Dengan makna jaga perut di sini, jangan dimasukkan benda haram, jangan dimasukkan benda syubhat, ataupun jangan dimasukkan makanan minuman daripada usaha yang haram. Contohnya wang ringgit, duit yang diperolehi daripada sumber yang haram. Cara mengusahakan tu tadi, cara mengusahakan mencari duit tadi dengan cara yang diharamkan oleh Allah, itu masuk di dalam erti memakan benda haram, masuk di dalam erti memakan makanan yang haram. Contohnya seseorang itu dia berusaha, dia bekerja dengan pekerjaan yang syubha ataupun yang haram, kemudian hasil daripada pekerjaan yang syubha haram tadi dibeli makanan, dibeli minuman, itu maksudnya. Ataupun diri makanan itu sendiri zatnya haram, contohnya makan daging anjing, contohnya makan daging khinzir, contohnya makan daging harimau. Kalau harimau menangis tak apa. Yang tak boleh daging rimau tu, rimau sungguh-sungguh rimau, binatang rimau tu tak boleh. Kalau rimau menangis tu tak apa. Sebab daripada perut tu nanti akan memberi kesan kepada hati. Ataupun menjaga makanan daripada berlebih-lebih, memakan makanan yang halal. Kerana seandainya kita makan dengan keadaan bersangatan kenyang, kita mengambil makanan lebih daripada kadar yang sepatutnya, kita makan lebih daripada kadar nak menyihatkan tubuh badan, kita makan lebih daripada kadar nak menjaga nyawa, nak menyihatkan tubuh badan, dengan makna kita makan dengan berkenyang-kenyang, terlampau kenyang, jadi dipanggil tidak beradab dalam makan, kurang adab dalam makan. Jadi bagi orang yang beribadat tak boleh, bagi orang yang menginginkan ibadat tak boleh makan macam tu. Dia makan qadar, seperti Nabi SAW ajar, makan sewaktu lapar, selagi tak rasa lapar jangan makan. Kemudian bila makan, bila lapar makan, berhenti sebelum kenyang. Itu cara yang Nabi ajar. Bila Nabi SAW yang tunjuk ajar, dah tentulah ianya yang terbaik sekali. Ataupun diisikan sepertiga perut kita dengan makanan, sepertiganya air, sepertiganya untuk pernafasan. Dan jika tiada, kalau tiada maknanya seandainya kita tidak menjaga makanan ataupun tidak menjaga perut, kalau kita tak jaga perut kita, dengan makna kita makan makanan yang haram,
makan makanan yang syubha, ataupun berusaha mencari rezeki dengan cara yang haram ataupun cara yang syubha, lalu kita membeli makanan minuman untuk kita makan, ataupun berlebih-lebih di dalam memakan makanan yang halal, adalah kamu orang yang menanggung bagi makanan dan yang mensia-siakan bagi hari. Sesungguhnya kamu telah mensia-siakan waktu kamu. Maksudnya sesungguhnya kamu, wahai orang yang beribadat, sesungguhnya kamu telah mensia-siakan masa kamu kerana bersibuk, berbimbang untuk memperbanyakkan makan. Habis masa nak makan, nak menguruskan makan, habis sekerat hari. Jadi rugi waktulah. Kerana di sisi orang yang ahli ibadat, masa itu sangat-sangat bernilai. Waktu itu sangat-sangat bernilai. Mereka tidak mahu masa mereka berlalu tanpa diisikan dengan ibadat, dengan pahala. Jadi mereka ni orang ahli ibadat yang sebenar-benar ahli ibadat ni, kalau dia makan lebih kurang ni. Sebab dia nak jaga masa beribadat. Nak jaga masa beribadat, tak nak rugi waktu. Kerana takut, risau, bimbang, merugikan diri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau di sisi kita orang awam ni tak ada masalah kan makan. Pagi masak 2-3-4 jam masak. Lepas tu nak makan pula kena mengambil masa sejam nak mengambilkan makanan. Pada kita orang awam ni yang bukan ahli ibadat ni tak ada masalah lah. Sebab kita bukan ahli ibadat, kita ahli makan. Sanggup pergi jauh-jauh nak makan ni pasal. Maknanya di sisi ahli ibadat dia tak mau tu. Di sisi ahli ibadat dia tak nak. Bukan kata berdosa, bukan kata berdosa. Di sisi ahli ibadat rugi masa lah, nak pergi makan roti canai ni pasal habis masa 3 jam tu, nak pergi 3 jam, balik 3 jam, nak makan roti canai sarang burung. Contohnya kena pergi 3 jam, balik 3 jam, 6 jam dah. Makan sejam lepas habis ke hari. Jadi di sisi ahli ibadat dia tak mau rugi waktu. Di sisi kita tak apalah, kita ni orang bukan ahli ibadat. Pada kita tak ada rugi lah, bukan makan haram pun. Tapi di sisi ahli ibadat, orang ahli ibadat dia tak mau. Dia tak nak sibuk-sibuk, bimbang-bimbang habis masa makan punya pasal dia tak nak. Lebih baik digunakan masanya untuk beribadat. Adalah kamu orang yang menanggung bagi makanan dan yang mensia-siakan bagi hari. Adalah kamu itu adalah orang yang mensia-siakan waktu. Maknanya sifat kecelaan juga. Di sisi ahli ibadat, habis masa nak makan ni satu sifat kecelaan juga, satu benda yang merugikan juga. Rugi masa. Satu dia makan apa yang ada. Ahli ibadat ni dia makan apa yang ada, asalkan halal. Makanan tu pula boleh menjadi asbab untuk menyihatkan tubuh badannya, beribadat sudah. Bukan nak nanti sedap dah. Dia makan untuk menjaga kesihatan dia, nak mendatangkan kekuatan pada tubuh badannya, pada pihak hukum asbabnya. Dia makan qadar tu, dia sihat, dia boleh solat, dia boleh buat ibadat yang sunat dan wajib, cukuplah. Dia tak nanti sedap. Dia tak nak bersedap-sedap dengan makan. Sebab kalau bersedap-sedap makan, nanti dia makan banyak. Benar tak dengar cerita? Bila dia makan makanan tu sedap, dia curahkan air pada lauk tu supaya kurang sedap, supaya dia makan sikit. Kita minta kicap. Ada kicap, tambah kicap, dah jadi 3 pinggan makan. Beza ahli ibadat dan ahli akhirat dengan ahli dunia ni beza. Sebab tu kita kata orang yang gila dengan akhirat ni macam tu.
Kita nak makan sedap, dia tak mau. Kita nak makan bertambah-tambah, dia tak nak. Pelik lah. Ahli dunia tu pelik, tengok ahli akhirat pelik kita tengok. Dia pun pelik tengok kita. Dia pun tengok kita pelik. Dia kata, pasal makan sanggup habis 5-6 jam. Dia pelik tengok kita. Kita pelik tengok dia. Makan lebih kurang kita pelik. Beza ahli dunia dan ahli akhirat. Kaki makan dengan kaki ibadat lain. Kaki makan dengan kaki ibadat lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi boleh kita tengok diri kita bagaimana. Di sini boleh kita ukur siapa diri kita dengan Allah. Di sini kita boleh ukur siapa diri kita dengan Allah. Nak bandingkan dengan ahli ibadat tu, jauh sangat-sangat. Jauh sangat-sangat kedudukan kita dengan mereka. Macam mana nanti di hari kiamat besok agak-agak. Boleh duduk sekali ke tahu macam mana? Itu tujuan kita mengaji kita tasawuf ni, supaya kita boleh cerminkan diri kita, supaya kita boleh sedar di mana kedudukan kita sebagai hamba Allah di atas dunia ni. Lebih-lebih lagi besok di hari kiamat. Boleh tak nak dekat dengan Allah? Boleh tak nak duduk dekat bersekali dengan para Nabi Rasul, wali-waliullah, sedangkan cara makan mereka pun kita tak terikut. Cara makan pun tak terikut. Apatah lagi solatnya, ilmunya, ibadahnya. Bab makan pun kita tak boleh nak ikut dah. Mudah-mudahan dengan demikian kita boleh merasakan rendah diri, tidak merasa sombong, tidak merasa banyak amal, tidak merasa ujub, kagum dengan diri, merasa alim, merasa soleh, merasa kerana sifat-sifat demikian, sifat mazmumah tu timbul dalam hati, rasa ujub, kagum dengan diri sendiri, rasa hebat, rasa alim, rasa banyak ibadat. Sebab apa? Sebab kita memandang diri kita, ataupun kita memandang orang-orang yang tidak beribadat. Kita memandang orang awam, kita memandang orang yang sama waktu dengan kita. Memanglah kita nampak diri kita ni soleh dah, solehah dah. Cuba tengok dengan ni, orang-orang dalam kitab ni, akhlak dia orang, dia tak sanggup nak menghabiskan masa 2-3 jam hanya untuk makan, tapi kita sanggup menghabiskan sekerat hari kita untuk makan. Jadi jauh. Lepas tu ulama pesan dalam bab amal ibadat, nak ukur diri kita, tengok orang yang di atas kita. Tengok ibadat para Nabi, para Rasul, para wali-waliullah. Tengok ibadat mereka, baru kita nampak kita ni sangat-sangat kekurangan ibadat. Jangan tengok orang bawah-bawah kita. Kalau kita dalam bab ibadat, dalam bab ilmu, dalam bab amal, kita tengok orang bawah-bawah kita, memang akan timbullah penyakit takabur, sombong dalam diri kita, penyakit ujub dalam diri kita, berasa banyak ilmu, berasa banyak amal. Tengok orang atas-atas tu, baru nampak kita ni belum ada apa-apa lagi yang nak bawa balik akhirat. Baik. Kerana senya kami ketahui dengan nyata bahawasanya ibadat tiada datang daripada suatu apabila penuh perutnya dengan makanan. Mana bila perut kita ni penuh dengan makanan, kenyang, so'oh perut kita dah, terik kulit perut kita, berkilat kulit perut kita dengan makanan, dengan minuman, maka dengan sendiri kuranglah beribadat. Beratlah nak semayang, beratlah nak beribadat. Jadi lesu, jadi lemah, jadi lemau, jadi mengantuk. Otak pun tak berapa nak pikap. Nak beribadat pun tak sedap. Kejap-kejap sakit perut, kejap-kejap sakit perut. Baru ambil wuduk, basuh tangan kiri, terkentut dah. Ambil balik wuduk. Dah selesai, melangkah 2-3 kali, sedang baca doa. Baca doa, lepas wuduk, kentut lagi, ambil balik. Dah perut kita kenyang. Je tengok bulan puasa kan kita kurang terkentut. Wuduk zuhur boleh sampai asar, wuduk asar boleh sampai maghrib.
Sebab perutnya kosong. Tapi kalau perut kita ni dah isi, kambing panggang, nasi biryani, cendol, sate, siap. Teriklah perut kita. Banyaklah gas nanti kerang. Kejap-kejap jambat, kejap jambat, jambat. Orang ahli ibadat kejap pergi masjid, kejap pergi masjid, kejap pergi masjid. Itu orang ahli ibadat. Kita kaki makan ni kejap jamban, kejap jamban. Allah sungguhlah memang kita macam tu. Ada pasal makan pun bergaduh. Yang lebih teruk ni pasal makan pun jadi gaduh juga. Jadi gaduh bab makan ni. Allah bergaduh pasal makan. Tak dapat makan yang sedap-sedap, muncung panjang muncung. Tak dapat makan makanan viral, muncung panjang muncung. Bergaduh pasal makan. Macam mana kita nak ngaku kita ahli ibadat? Kita ahli makan, bukan ahli ibadat. Kita ahli makan, kita kaki makan. Dan jika engkau gagahkan nafsumu atas yang demikian itu dan lawankan dengan bagai tipu daya, maka tiada ada bagi demikian ibadat lazatnya dan manisnya. Maksudnya meskipun kita boleh isi perut kita ni dengan banyak makan, dengan kenyang, kemudian kita paksa diri kita bangun beribadat juga, jawabnya boleh, tapi kemanisan tu tak ada. Boleh je. Bukan maksudnya bila makan banyak tak boleh solat. Boleh solat, tapi sama tak keadaan solat dalam keadaan perut kita terik dengan perut kita kosong? Kan beza sembahyang waktu zuhur asar dengan sembahyang maghrib dan isyak lepas buka puasa. Nak tarik nafas pun cungap-cungap. Fatihah tu tak berapa kali gohit gustan nak habis. Tak cukup nafas, perut penuh dah. Menguap pun nampak nasi berani dah, nak tekak gitu. Rukuk meleleh hai urip. Penuh perut kita. Tadi zuhur asas sembahyang relax, dia tenang. Tapi bila dah buka puasa tu, makan ni makan tu, masuk air ni masuk air tu, air katira, air macam-macam air, satria, air macam-macam air dia, macam-macam warna ada, segala bagai kita tuangkan dalam perut kita. Tengok waktu maghrib solat macam mana. Termengah-mengah dah. Tak khusyuk lah, dah termengah-mengah. Sakit perut lagi. Sambil-sambil Fatihah, orang menghadirkan erti dan maksud bacaan Fatihah. Kita baca Fatihah, dalam hati kita jamban-jamban. Itu yang dimaksudkan tadi. Boleh nak beribadat, boleh nak beribadat, tapi tak lazat lah, tak seronok lah. Tak seronok. Perutnya padat penuh. Tak ada khusyuk, tak ada manis. Manis tu makna tak ada seronok nak buat ibadat. Dan kerana demikian itu kata Qil, jangan engkau tamak dengan manis ibadat serta banyak makan. Jangan kau harap nakkan sedap beribadat padahal kau banyak makan. Kau janganlah nak mimpikan. Wahai ahli ibadat, wahai orang yang nak beribadat, jangan kau inginkan, jangan kau khayalkan nak kemanisan beribadat dalam hal keadaan kita ni banyak makan. Jangan mimpi. Memang tak ada jawab. Jawabnya memang tak dapat dah. Tak dapat nak nolong. Tak dapat nak nolong, nak sodak beribadat, nak manis ibadat, nak banyak ibadat dalam keadaan perut kita konyang termongah-mongah. Tak dapat. Dia jadi liek, dia jadi losu, tak dayo, tak koso dan tak koso dan lah kopui dan lusu nang tak koso lah. Sobore pula dah mato ni. Dia tiba yang mato jadi bore dah. Apa dah 2 kilo makan perut masuk dalam perut kita dah. Air 1 kilo.
Allah, jadi betul lah apa yang ulama cakap tu. Betul lah apa yang ulama cakap tu. Dia kata apa tadi? Jangan kau harap nakkan lazat seronok ibadat dalam keadaan kau banyak makan. Maksudnya kalau kita nakkan lazat kemanisan ibadat, kena kurangkan makan. Kena kawanlah makan tu, jangan bersangatan kenyang. Dan di mana ada bercahaya pada diri yang tiada ibadat. Nampak tak? Bila dah tak beribadat, mana nak ada nur, mana nak ada cahaya yang terpancar daripada hati kita, sedangkan kita tak ada ibadat. Dan tetapi pada ibadat dengan tiada lazat dan tiada manis, boleh semayang, boleh baca Quran, boleh hadir majlis ilmu, tapi lazat tu tak ada. Bila lazat tak ada, payahlah istiqamah. Apa rahsia seseorang itu boleh istiqamah dalam ibadat? Jawabnya sebab mereka dapat merasakan lazat. Bila dia rasa sesuatu itu lazat, dia akan buat berulang-ulang, dia akan buat dengan mudah, dia akan buat dengan seronok. Contohnya main handphone. Handphone kan seronok. Ramai orang istiqamah. Kita pun istiqamah. Bukan pegang Quran, istiqamah pegang handphone. Sebab apa? Ada seronok situ. Pegang handphone ni ada seronok dia. Sebab tu kita istiqamah. Celik mata, cari handphone. Nak tidur, sebelum tidur, pegang handphone. Dalam bas, pegang handphone. Dalam kereta, sambil drive pun, pegang handphone. Sebab apa? Ada lazat dia. Itu contoh kita mudah nak faham. Kenapa yang orang-orang ahli ibadat tu boleh istiqamah belajar, boleh istiqamah mengaji, boleh istiqamah berwirid, boleh istiqamah berzikir, istiqamah baca Quran, istiqamah berpuasa, berqiyamul lail dan sebagainya? Sebab dia merasakan lazat tu. Daripada lazat itulah yang membuatkan dia ringan nak ulang, nak buat lagi, nak buat lagi, nak buat lagi, nak datang lagi, nak ngaji lagi. Tapi kalau kita buat dalam keadaan rasa lemau, rasa lesu, rasa bosan, tak rasa sedap, maknanya kita tak nak buat lagi dah. Kalau buat juga dalam keadaan paksa diri, itu yang kadang-kadang kita tinggalkan sebab tak ada lagi lazat tu. Begitulah perbandingan dia. Itu rahsia istiqamah. Kalau orang tanya macam mana nak istiqamah, nak kena cari lazat dia. Macam mana nak cari lazat dia? Ni di antara caranya, kurangkan makan. Kurangkan makan. Kemudian mengetahui kelebihan sesuatu ibadat. Dan kerana inilah kata Ibrahim bin Adham, bersahabatku kebanyakan rijalullah ta'ala, bersahabat, berkawan aku dengan ramai rijalullah. Apa maksud rijalullah ni? Wali-waliullah di dalam Jabal Lubnan. Aku ni banyak berkawan dengan wali-waliullah yang duduk beruzlah di Jabal Lubnan tu, di atas gunung-gunung, di atas puncak-puncak bukit di negeri Lubnan tu. Mereka duduk situ beruzlah, mengasingkan diri, beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku banyak berkawan dengan orang-orang tu. Maka adalah mereka itu berwasiat akan daku. Dia berpesan akan daku, kata Ibrahim bin Adham. Apa pesan dia? Apabila engkau kembali kepada abna ad-dunya, bila kau balik kat tempat tu nanti, bila kau turun ke bandar, bila kau balik ke kampung kau, sekarang ni kau datang di Jabal Lubnan ni, kau datang di tempat uzlah kami ni, kau datang sini. Tempat kami beribadat ni jauh daripada manusia ni, atas puncak-puncak gunung. Orang panggil betapa pergi betapa ni betapa sebab nak beribadat, bukan betapa nak menuntut ilmu. Boleh tak? Dia mengasingkan diri kerana nak menyelamatkan dirinya daripada fitnah. Dia betapa mengasingkan diri kerana nak menumpukan ibadat untuk diri dia. Dia betapa kerana tak kuasa nak duduk bercampur gaul dengan manusia, kerana dirinya merasa lemah. Aku tak kuat nak duduk dalam bercampur dengan manusia. Aku boleh terjebak dengan dosa, aku boleh terjebak dengan maksiat, aku tak kuat. Maka dia ambil keputusan lari daripada manusia supaya menumpukan diri kepada ibadat. Itu uzlah.
Bukan mengasingkan diri dengan sebab merasakan diri lebih baik daripada orang. Itu fitnah syaitan, itu perangkap syaitan. Kalau kita tak campur manusia kerana kita merasakan diri kita dah mulia, dengan sebab kita dah berhijrah, kita ni dah baik, lebih baik daripada kawan-kawan kita, itu fitnah, itu perangkap syaitan. Ingat tu, jaga baik-baik. Kita beruzlah mengasingkan diri kerana nak memperbaiki diri beribadat, bukan kerana merasa diri dah lebih baik daripada orang lain. Kemudian nak beruzlah tak campur manusia, pastikan diri kita dah lengkap dengan ilmu-ilmu fardu ain, dah kenal Tuhan, dah tahu sifat mazmumah mahmudah, dah tahu fahaman yang sesat, dah tahu perangkap-perangkap nafsu dan syaitan, dah tahu tata cara beribadat, barulah boleh mengasingkan diri nak duduk atas puncak bukit nak beribadat. Ini mandi wajib pun tak tahu, nak duduk atas puncak bukit macam mana? Mandi wajib pun tak tahu, padahal di puncak bukit pun kena solat di waktu juga. Macam mana nak solat kalau dalam keadaan kita sendiri pun tak tahu cara mengangkat hadas besar yang betul macam mana? Cara menutup aurat yang betul dalam solat bagaimana, kita pun tak tahu. Nak menghasilkan keikhlasan dalam hati pun kita tak tahu lagi. Tak boleh lagi nak beza sifat mahmudah mazmumah, tak tahu. Nak mengubati hati yang berpenyakit pun kita tak tahu. Macam mana nak uzlah? Sebab tu tak boleh. Kena duduk, kena datang majlis ilmu. Ada satu cara uzlah. Macam mana? Duduk campur dengan manusia, tapi campur aktiviti yang baik. Solat berjamaah campur, solat Jumaat campur, majlis ilmu campur manusia. Selain daripada tu yang tak ada kena mengena dengan ibadat, tak ada kena mengena dengan benda yang manfaat, tinggalkan, asingkan diri, jangan campurkan. Tu cara tu pun namanya uzlah juga. Tak perlu nak lari ke gunung ganang beribadat kat situ, sebab diri kita sendiri tak lepas lagi, tak cukup syarat lagi. Nak jadi macam ni ahlillah ni, wali-wali Allah duduk di Jabal Lubnan ni, mereka dah lepas dah pasal ibadat, dah kenal Tuhan dah. Lepas dah akidahnya, tauhidnya, boleh beza mana akidah betul, akidah sesat. Kita ahli sunnah dengan wahabi pun tak tahu nak beza macam mana. Akidah ahli sunnah dengan akidah wahabi pun kita tak boleh nak beza. Akidah ahli sunnah dengan mu'tazilah, qadariyah, jabariyah pun kita tahu. Akidah mujassimah macam mana pun kita pun tak tahu. Macam mana kita nak asingkan diri tak campur majlis ilmu? Tak boleh lah. Sebab tu lepaskan diri dulu daripada fardu ain. Time belajar datang surau, time solat jemaah datang, contohnya. Kemudian benda yang lagu-lagu, yang sia-sia, jangan campur lah. Tumpukan kepada pekerjaan diri kita. Tak payah campur benda-benda yang tak ada kena mengena. Itu pun namanya uzlah juga nama dia. Namanya uzlah juga. Dia mengasingkan diri dia daripada manusia pada waktu-waktu tertentu kerana nak memperbaiki amal ibadatnya, bukan kerana merasakan diri mulia, bukan. Baik. Ni kita ni pun boleh beruzlah lah. Kita ni walaupun duduk di kampung boleh beruzlah. Bukan tak campur orang, kita campur masyarakat, tapi dalam hal yang baik baik. Hal yang baik-baik campur lah. Yang kita tak campur, hal lagu, hal mengumpat, hal memfitnah, ni tak campur. Ni tak campur, ni kita larikan diri. Waktu kerja, kita pergi kerja, tunaikan tanggungjawab kita, mencari rezeki, mencari nafkah. Lepas tu waktu mengaji, pergi surau mengaji, belajar agama fardu ain. Time solat jemaah contohnya, dia keluar pergi solat. Selain daripada tu dia duduk, dia asingkan diri, tak campur orang. Kerana apa? Nak menjaga daripada fitnah. Itu juga uzlah nama dia. Boleh. Bukan syarat nak kena pindah lagi dalam Bukit Lintang, pergi Bukit Lintang, Bukit Atu, pergi Bukit Atu. Mengajinya tidak. Tak boleh. Tapi kalau pergi kaki Bukit Atu tu kat pondok mengaji tak boleh. Itu tak boleh. Kalau mengaji lagi situ. Jadi nak uzlah pun kena ada ilmu juga. Kalau tak kena tipu gitu. Syaitan ni dia bijak. Dia bijak nak menipu. Sebab tu jangan buat main-main dengan syaitan ni. Kena minta berlindung dengan Allah daripada syaitan tu, sebab tipu dayanya hebat. Kita ni pula jahil.
Itu yang kita tak sedar berbelas tahun, berpuluh tahun, rupanya duduk dalam perangkap dan permainan syaitan. Itu berasa okey, berasa betul dah, berasa banyak tahu dah. Kemudian bila Allah pilih kita jadi orang belajar, duduk mendengar majlis ilmu, baru terbuka pelbagai kejahilan kita tentang agama. Banyak lagi yang kita tak tahu. Rupanya selama ni puas hati je, berasa okey je, berasa tak perlu pun nak pergi kuliah-kuliah tu. Tapi bila Allah dah buka kan, Allah dah tunjukkan kejahilan dia, baru nampak. Oh, nampak. 11 tahun aku kena tipu, 10 tahun aku kena tipu rupanya. Mujur Allah selamatkan. Alhamdulillah. Tanda-tanda orang yang Allah sayang. Allah ambil dia jadi penuntut ilmu, tak kira umurnya berapa. Tanda Allah sayang dia tu. Allah selamatkan dia daripada tipu daya syok sendiri lah. Kemudian maka bila kau balik nanti, kau ajarkan apa? Maka ajarkan olehmu akan mereka itu, mana orang-orang awam, orang ramai, dengan 4 perkara. Pesanlah, sampaikanlah pesan ni. Ini pesanan wali-waliullah yang duduk beruzlah di atas gunung, di atas puncak-puncak bukit Lubnan tu. Dipesan dengan Ibrahim bin Adham ni. Balik, kau pergi balik nanti dah jumpa orang ramai, dah duduk balik bersambung orang ramai, kau sampaikan 4 pesanan, 4 wasiat ni. Kata olehmu bagi mereka itu, yang pertamanya, barang siapa banyak makan tiada dapat lazat ibadat. Pesan dengan manusia. Kalau sekarang ni kita update lah, up status lah. Barang siapa banyak makan tiada dapat lazat ibadat. Sen 20,000 orang baca, 1,000 orang terkesan. 20,000 orang baca, 1,000 orang terkesan. Dia pun mengubahlah cara makannya. Asbab membaca apa yang kita postkan tadi, dapat kita pahala. Sekarang ni zaman mudah nak buat pahala kalau pandai. Nampak tak? Contoh nak tunjuk dia ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak ikut kelab pengajian, nak istiqamah, contohnya nak ikut mana guru kita beri, tak mampu kita. Kalau area kampung boleh tak? Zuhur kan ikut, kan asar kan ikut lagi di dah. Maghrib kan mana tak terikut kita. Tapi dengan ada teknologi ni, contoh, dia boleh ikut kelas pengajian guru dia setiap hari, setiap tempat. Tok gurunya pergi Melaka, dia mengaji. Tok guru ni pergi Shah Alam, dia pun mengaji. Tok guru ni pergi Negeri Sembilan, dia mengaji. Nampak tak ada? Itu pula kelebihan kebaikan yang Allah. Makna akhir zaman ni Allah nak mudahkan lagi. Allah tahu kita ni semakin jauh dengan agama. Allah kehendak, Allah takdirkan ada teknologi yang memudahkan kita menuntut ilmu. Kalau nak mengaji di surau ni boleh jadi satu hari satu kelas ataupun 2 kelas je kita boleh ikut kalau dekat. Tapi dengan ada teknologi ni, kalau dia bijak, satu hari dia boleh duduk dalam 5-6 majlis ilmu. Nampak tak? Tapi masing-masing maksudnya masing-masing lah. Kalau bijak gunakan benda ni, mana banyaklah manfaat yang dia dapat. Kalau tak bijak, banyak juga mudarat dan maksiat yang dia boleh buat dengan benda ni. Ala kulli halin, kembalilah kepada ketakwaan di dalam diri masing-masing. Kalau dia pandai cari peluang nak beribadat, inilah masa. Inilah masa. Gunakan. Pesan pagi, barang siapa banyak makan tiada dapat lazat ibadat. Kawan-kawan kita yang kaki-kaki makan baca, dia pun mula dah berubah dah. Terkesan dengan apa yang kita sampaikan tadi. Dapat kita pahala sebab kita sebagai asbab dia. Asbab yang menyampaikan tu. Nampak tak? Sebab tu jangan malu nak sharekan benda-benda baik. Setiap benda baik yang kita sharekan, apabila orang lain terkesan, asbab kita, pahalanya masuk dalam buku amalan kita tanpa kita sedar. Apa kita sedar, masuk pahalanya. Lepas tu gajian-gajian sikit share. Ni apa share ni? Baru 36 orang. Share banyak sikit. Share banyak sikit. Baru 36 orang. Apa barang ni?
Lain-lain maksiat tu orang share beratus-ratus. Share banyak sikit. Biar berhamburan ilmu yang benar, biar ramai orang lain boleh ambil manfaat asbab jari-jari kita. Tap skrin gaji-gaji sikit. Lengoh, ganti jari sebelah lah. Paha ibu jari guna telunjuk pula. Gitu. Baik, atau pesanan pertama, barang siapa banyak makan. Malam ni kita up status kita, up kita punya apa malam ni, BTT, buat konten. Barang siapa banyak makan tiada lazat dalam ibadat. Boleh, tak ada masalah. Dan yang kedua, barang siapa banyak tidur, tiada dapat di dalam umurnya itu berkah. Siapa banyak tidur, hidupnya kurang berkat. Up status lagi. Kawan kita baru nak tidur, dia terbaca tak jadi dia tidur. Banyak tidur buat ibadat. Maknanya tak tidur tapi buat ibadat, bukan tak tidur buat benda sia-sia. Daripada tak tidur buat benda sia-sia, baik tidur. Silap-silap tak tidur buat maksiat, wajib dia tidur. Kalau tak tidur buat maksiat, wajib dia tidur. Yang kata banyak tidur ni tak dapat berkat pada umur, tengoklah. Kalau dia jaga tu tadi tu, menjadikan dia tu bergelumang dengan dosa maksiat, kalau dia banyak tidur menyelamatkan dia daripada maksiat, maka afdal, bahkan wajib dia tidur. Dia kalau tak tidur mengumpat dia kerja. Dia tak boleh jenis. Dia kalau celik mata dia, mulut dia pun celik mengumpat. Wajib dia tidur. Jangan dia tidur dia boleh selamat daripada mengumpat. Wajib dia tidur. Time semayang kena semayang lah, jangan tidur langgar habis pula. Boleh. Malam ni kita up, pakat-pakat up BTT. Dan barang siapa banyak tidur, tiada dapat di dalam umurnya berkah. Dah satu hari 10 jam kita tidur. Satu hari 10 jam wajib, ataupun 8 jam. Kalau kurang 8 jam tak sihat katanya. Kamu yang taat lagi. Tidur kalau 8 jam. Kurang 8 jam ni ahli sains kata ni tak sihat. Kita tengok Nabi Rasul wali-waliullah tu berapa minit dia tidur, berapa jam dia tidur sehari. Dia tak tidur. Orang soleh tu, ahlillah tu, mana ada banyak tidur macam kita 8 jam paling kurang. Kita ni terpengaruh dengan orang barat punya pemikiran ni. Mesti 8 jam. Kurang tak sihat katanya. Bertentangan dengan apa ni yang sebut dalam kita. Banyak tidur tak ada berkat pada umur. Pendek umur maksudnya. Orang banyak umur ni, orang yang banyak tidur ni pendek umur. Orang yang banyak tidur pendek umur. Contohlah umur kita hari ni 24 jam. Kita tidur 10 jam. Dah tinggal 14 jam je masa yang ada untuk beribadat. Tu tak kira tidur dalam kuliah lagi. Tu tak kira tertidur. Tambah lagi 1 jam, dah tinggal 13. Allah. Contohlah nak bagi faham. Tapi betul lah apa kata ulama tu. Dia kira ada ulama kira, dia kata kalau satu hari kita tidur 8 jam, kalau katakan umur kita 60 tahun, 20 tahun untuk tidur sahaja. Kalau contohnya kita wajibkan diri kita 8 jam mesti tidur setiap hari paling kurang 8 jam. Sesungguhnya kita dah habiskan waktu 20 tahun. Dalam masa 60 tahun, 20 tahun untuk tidur saja. Dia kira habis ulama. Sebab takut dengan firman Allah tu, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia itu duduk dalam kerugian. Waktu kita dengar kisah-kisah ni ulama tak tidur malam. Dia kalau tidur pun sekadar nak menghilangkan penat mata dia, penat badan dia. Dia tak tidur macam kita 8 jam, 5 jam dah. Kadang dia tidur 2 jam je sehari. Kadang dia tidur sejam je sehari. Oh hebat, tak boleh lawan. Bab tidur dia pun kita tak boleh lawan juga. Sebab dia sangat-sangat menghargai masa dia. Bernilai sungguh umur. Dia gunakan umurnya sebaik mungkin.
Lepas tu dia tak gunakan masa dia untuk buat maksiat, dia gunakan masa dia, umur dia untuk buat taat. Dan pesanan dia yang ketiga, dan barang siapa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi jangan tak tidur langsung. Kan Zuhur sampai ke Isyak kan kantoi semua. Tak boleh dah pula. Dia berjaga main subuh. Lepas tu lepas subuh dia tidur. Isyak malam garang dia sedar. Itu tak boleh. Agak-agak lah maksudnya. Janganlah ikut 8 jam tu okey je mereka tu beribadat walaupun tidur tak 8 jam. Sampai tutup guru tu kita tak tahu bila masa dia tidur tu guru ni. Ulama-ulama tu bila masa dia tidur dengan ibadatnya, dengan karang kitabnya, dengan mengajarnya, dengan khidmat masyarakat dia lagi. Bila tidur dia ni? Kita jadi pelik. Bila dia tidur? Kita orang tanya, bila dia tu jaga kan? Tidur je. Bila jaga? Orang pelik. Bila dia tu nak jaga? Pagi tadi datang rumah tidur, tengah hari datang pun cari tidur, petang tadi datang pun dia kata tidur. Bila masa dia jaga? Tu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan barang siapa yang ketiga pesanan dia, dan barang siapa menuntut redha manusia. Apa maksud menuntut redha manusia? Kita buat sesuatu nak cari kesukaan orang. Kita buat sesuatu sebab nak jaga hati orang. Tu maksudnya membuat sesuatu nak redha makhluk. Kalau kita pakai pakaian kita yang kita pakai ni, kita akan kata, apa orang kata kalau aku pakai macam ni? Aku kalau pakai macam ni orang kata apa? Orang setuju dah aku pakai macam ni. Kau ada yang condemn, yang komen kalau aku pakai macam ni. Tu orang nak redha orang. Kalau kita didik anak bini kita cara pakaian begini, cara kehidupan begini, apa nanti orang kata apa kalau macam ni? Tu maksudnya. Nak cari redha manusia, bukan nak cari redha Allah. Dia buat sesuatu nak makhluk redha dengan dia. Makhluk ni meskipun semua makhluk redha dengan apa yang kita buat, kalau Allah tidak redha, tetap tidak mendatangkan walau satu pun pahala kebajikan. Satu dunia redha dengan kita, tapi Allah tak redha dengan kita, takkan jadi pun satu pahala, takkan menambahkan satu pahala kebajikan. Jadi rugilah kita mengutamakan redha makhluk, membelakangkan redha Allah. Makhluk tak boleh bagi apa. Makhluk puji, kata kita bagus, kata kita baik, kata kita soleh, kata kita bertakwa, tak dapat pahala pun kita. Tapi kalau Allah redha, tu garanti pahala. Tapi kalau manusia yang redha, tak dapat apa pun. Begitulah juga kalau manusia tak suka dengan kita, selagi benda yang kita buat tu benda taat, tidak melanggar syariat, meskipun manusia tak redha dengan kita, tapi Allah redha, tetap kita memperolehi banyak pahala, banyak kebaikan, kebajikan. Meskipun semua orang tak suka dengan penghijrahan kita. Contohnya kita berhijrah kepada yang lebih baik, orang tak suka dengan kita, tapi Allah redha dengan apa yang kita buat, tetap kita memperolehi banyak pahala dan kebajikan. Sebab tu jangan fikir orang. Kita fikirkan makhluk. Bukankah dulu awal kitab dah sebutlah, di antara benda yang mengganggu kita nak beribadat dengan sebenar adalah makhluk. Contohnya macam tadi lah, kita nak buat sesuatu, kita fikir nanti apa orang cakap. Itulah contohnya makhluk mengganggu kita beribadat. Kadang-kadang kita tak boleh nak menunaikan kewajipan. Bayangkan tu, tak boleh nak menunaikan kewajipan kerana nak meraihkan makhluk. Contohnya kita tak boleh nak berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat dengan sempurna kerana takut dipersenda, diperlekeh, dipertikai oleh manusia yang melihat kita. Lalu kita sanggup berpakaian dengan pakaian yang tidak sempurna menutup aurat tadi, asalkan manusia memuji kita, redha pada kita. Padahal yang kita buat tadi belum lagi mendapat redha Allah. Nampak tak tu makhluk punya penangan makhluk tadi tu.
Selagi dalam hati, dalam fikiran kita ni ada makhluk, mikirkan makhluk, kita takkan boleh buat ibadat dengan sebenar. Terkandas. Ni dah ada niat nak berubah ni, nak mula nak pergi ikut kuliah lah, nak pergi kuliah lah. Tapi nanti apa pula kata kawan-kawan ni, biasa duk lepak sama, biasa duk keluar makan sama, pergi sana sini sama-sama, ni tiba-tiba aku nak tinggalkan dia orang ni, nak pergi belajar pula, nanti apa pula kata kawan-kawan. Tak apalah, nampak, tinggal majlis ilmu sebab nak raikan kawan-kawan. Padahal bila kita masuk dalam lubang kubur besok, seorang pun tak ikut kita terjun dalam tu. Jadi jangan fikirkan redha makhluk. Ini di antara pesanan dia. Dan barang siapa menuntut redha manusia, maka jangan nanti akan redha Tuhan. Jangan haraplah nak mendapat redha Allah. Janganlah kita harapkan, janganlah kita mendambakan redha Allah selagi dalam hati kita tercari-cari redha makhluk. Takkan dapat redha Allah. Kita nak makhluk redha, Allah akan jadikan makhluk redha dengan kita. Kita nak makhluk setuju dengan kita, Allah akan jadikan makhluk setuju dengan kita, suka dengan kita, senang dengan kita, puji kita. Tapi nak mendapatkan redha Allah, jauh sekali, takkan dapat lah. Takkan dapat. Sebab tu jangan mikir orang kata, nanti apa orang kata, mikir kan, apa Allah kata kalau aku buat macam ni, kalau aku pakai macam ni, apa Allah kata atas diri aku, kalau aku cakap macam ni, apa orang kata, apa Allah kata atas diri aku. Tu kadang-kadang kita nak keluar rumah, kita tengok cermin, pakaian kita atas bawah, pusing sini pusing sana, apa orang kata kalau aku pakai macam ni. Salah tu. Apa Allah kata kalau aku pakai macam ni. Ubah. Belajar, berubah. Kalau sebelum ni kita tengok cermin, apa orang kata, kalau aku pakai macam ni, nanti kawan-kawan pejabat kata apa, Jangan. Kalau aku pakai macam ni, apa Allah kata, InsyaAllah jadi baik. Tapi kalau apa orang kata, apa kawan kata, siap. Sampai bila-bila kita takkan boleh nak mengikut syariat dengan sebenar. Yang keempat, pesanan dia apa? Dan barang siapa membanyakkan perkataan dengan yang sia-sia. Jadi dikaitkan, siapa yang banyak cakap, banyak tulis sekarang ni, tambah satu lagi, siapa yang banyak cakap dan banyak tulis yang sia-sia dan mengumpat-ngumpat, maka tiada keluar daripada dunia atas agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Moga Allah jauhkan ni. Yang keempat ni berat ni. Ini pesanan waliullah ni. Ni pesanan wali-waliullah ni. Dia kata barang siapa yang mulutnya banyak bercakap yang sia-sia, mulutnya banyak mengumpat-ngumpat cerita dosa maksiat orang, duk pamer-pamerkan dosa maksiat orang, dia tidak akan keluar daripada dunia. Makna dia takkan mati, melainkan dia tiada keluar daripada dunia atas agama Islam. Maknanya dia tidak akan mati dalam agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Moga Allah jauhkan. Sebab tu daripada sekarang ni kita kena latih diri kita, tinggalkan mengumpat ni. Jangan cerita dosa orang. Walaupun betul orang tu buat dosa maksiat, tutup mulut kita, jaga aib orang tu. Mudah-mudahan aib kita pun dijaga oleh Allah. Yang dah berlaku, yang sudah-sudah, kita taubat kepada Allah sungguh-sungguh. Ya Allah, aku minta ampun. Patutnya kita memang kena minta redha dengan Tuhan yang punya badan sebenarnya. Itu hukumnya. Kalau tak gugur dosa kita. Itu dosa ngumpat tu berat. Sebab melibatkan orang, menjatuhkan maruah orang, menjatuhkan air muka orang. Bila kita ngumpat, jatuhkan harga diri seseorang yang kita umpat tu. Sebab tu nak selamat kita ni atas dunia, kena saling memaafkan di antara satu dengan lain. Tu cara dia kalau nak selamat lah. Kalau kita nak orang ampunkan kita, kita terlebih dahulu kena ampunkan orang lain. InsyaAllah, kalau kita sungguh-sungguh nak kembali kepada Allah dan kita tak kuasa, contohnya nak jumpa orang-orang macam tu,
takut nanti kerang luka lama berdarah kembali, benda orang dah lupa kita sembang balik, aku nak minta maaf lah dulu aku umpat kau, takut jadi mudarat lagi besar pula. Kembalilah kepada Allah sungguh-sungguh. Kembali kepada Allah sungguh-sungguh, mengaku dengan Allah sungguh-sungguh, buat amal soleh sungguh-sungguh. Tidak mustahil Allah akan menggerakkan hati-hati mereka-mereka itu juga tergerak nak memaafkan kita. Tapi kita dulu kena mula maafkan orang. Kita dulu kena maafkan orang. InsyaAllah. Bukankah perbuatan baik itu akan dibalas baik juga oleh Allah? Yakin sungguh-sungguh. Kita dulu kena maafkan orang. Kalau tak nanti berat urusan kita di padang mahsyar tu. Contohnya kita dalam surau ni, kita ni manusia, ada salah silap, mesti ada salah silapnya. Mesti ada tersinggung begini, tersinggung begitu. Dengan lidah kita yang tak bertulang ni. Kemudian kesabaran kita pula sedikit, ketakwaan kita pula sedikit. Sudah tentulah ada dosa sesama kita. Macam mana nak memudahkan urusan kita ni nanti semua dalam surau ni di padang mahsyar? Saling memaafkan, saling menghalalkan. Tu je cara dia. Tu je cara dia. Tapi kalau kita tak sanggup, bersedialah untuk dihisab, maknanya dihabas, tertahan di padang mahsyar tu nanti beribu-ribu tahun. Orang lain yang mengambil sikap saling memaafkan antara satu sama lain, duduk dalam syurga beratus tahun dah, kita di padang mahsyar tak selesai-selesai lagi. Nampak tak? Buat apa kita nak menyusahkan urusan akhirat kita? Masing-masing kita ni nak masuk syurga kalau boleh masuk tanpa hisab. Jadi janganlah kita membuat sebab-sebab yang akan melengah-lengahkan urusan kita di padang mahsyar. Sebab tu Nabi ajar supaya jadi pemaaf. Nabi tak suruh sesuatu melainkan benda tu memberi faedah untuk kita dunia dan akhirat. Nafsu ni memang hasut kita supaya jangan. Nafsu kata jangan maafkan. Jadi pendendam, jangan maafkan, nanti biar dibalas, biar sama-sama berhujah di padang mahsyar di hadapan Allah. Itu nafsu nak menyusahkan kita. Allah, Nabi suruh jadi pemaaf. Maaf sungguh-sungguh lah. Maaf sungguh-sungguh kerana Allah. Sebab apa yang kau sanggup maafkan tu? Sedangkan dia dah buat macam-macam, dia dah kata macam-macam. Sebab aku takut kepada Allah. Sebab aku takut kesusahan, kepayahan di padang mahsyar. Aku tak sanggup. Lebih baik aku maafkan. Mudah-mudahan bila aku cuba nak meniru apa yang Nabi pesan, mudah-mudahan nanti aku diselamatkan oleh Allah. Macam tu cara dia. InsyaAllah minta kekuatan dengan Allah. Tak ada apa yang rugi jadi pemaaf ni, melainkan diredha, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menggembirakan hati Nabi SAW. Itu benda hebat tu. Kalau boleh buat, subhanallah, beruntunglah. Makna dia istimewa lah tu. Dia istimewa lah kalau ada hati yang macam tu. Tu dia cara nak memudahkan urusan kita di padang mahsyar besok. Saling sekarang ni kita kena saling memaafkan. Sebab manusia ni sama je. Dia ada salah dia, kita ada salah kita. Sama je. 2 kali 5. Tak ada siapa lebih, tak ada siapa kurang. Sama ada buat dosa, cuma jenis dosa lain-lain. Allah, mudah-mudahan Allah bagi taufik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memang berat, tapi kalau datang pertolongan Allah, seberat apa pun jadi ringan. Tapi kalau Allah tak tolong, seringan mana pun jadi berat, bukan main lagi. Maka tiada keluar. Dan daripada Sahal rahimahullah ta'ala, bahasanya ia berkata, perhimpunan segala kebajikan itu di dalam beberapa perkara ini, dan dengan dia jadi abdal dan akan abdal. Wallahu a'lam. Jadilah insyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, beri taufik untuk kita beramal dengan segala ilmu yang baik. Mudah-mudahan dipanjangkan umur sekaliannya yang hadir, yang mengikuti, dipanjangkan umur, diberi kesihatan, keafiatan yang sempurna, dimurahkan rezeki rohani jasmani, dijadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, berusaha sungguh-sungguh, bermujahadah, memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa memilih kita, menghadirkan diri kita di dalam majlis-majlis ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita
dimatikan oleh Allah sebagai penuntut ilmu, mati husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih lana wa qurrat lana fi dinina ma hadil kufri wa thawdaka sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.